ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Bilik kedua kecil ni menghadap ke bahagian belakang. Bilik besar belah kiri ni menghadap ke area kebun. Dan bilik besar belah kanan ni menghadap ke apartmen yang John lah. Sebab apartmen tu bentuk yang apa kita panggil 4 tu kan. 4 adjoining apartmen tu. Jadi bila saya tengok rumah tu, vibe dia tak sedap. Nampak ada tikus, cicak, pasal kat confirm lah rumah ni lama dah orang tak duduk ni. Bila jadi macam tu, kita punya survival instinct tu terus kick. Saya terus aku punya bilik ni kita ambil yang depan, yang pada saya punya assumption paling selamat lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like, share, komen video-video habis. Habis doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan yang berpanjangan insya-Allah. Siapa yang belum subscribe lagi, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Tekan button subscribe ni tak kena bayar, free saja. Abel ada dua cerita. Cerita dua-dua ni berkaitan dengan kisah seram rumah sewa. Cerita pertama berlaku kepada seorang pekerja lah. Seorang wanita, dia ni fresh graduate, habis pada belajar universiti ni dia terus dapat kerja. Nama dia Iza, bukan nama sebenar. Iza ni dia berasal daripada utara. Dia tak bagi tahu pula utara ni Kedah ke Perak ke Perlis ke. Dia dapat kerja di sebuah firma ataupun sebuah syarikat di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Jadi bila dia dapat kerja ni, first time kerja, dia tinggal lah di rumah sepupu dia. Dia tumpang rumah sepupu dia buat sementara waktu. Rumah sepupu dia di Segambut, Kuala Lumpur lah. Tapi nak pergi ke tempat kerja ni agak leceh juga, sebab dia kena naik 2 buah bas. Dan bas terakhir ni dia akan berhenti di Kota Raya. Kalau tak silap Abel, Kota Raya lah dia bagi. Kalau tak silap Abel, di Kota Raya lah dia kena berhenti dekat Kota Raya. Dan dia rasa leceh dan dia berhasrat untuk cari rumah sewa baru di sekitar Kuala Lumpur, tempat kerja dia ni lah. Dan dah seminggu dia kerja, tiba-tiba dia nampak satu iklan tertampar dekat dinding batu. Iklan tu bertulis perlukan teman serumah sewa bilik 300 sahaja sebulan. Dan bilik tu bilik master bedroom lah. Jadi dia tengok ni, dia cakap murah ni, kondominium duduk bilik master dan sewa cuma 300. Jadi dia dah happy dah. Dan dia tengok ni memang dekat dengan tempat kerja dia. Cerita ni berlaku tahun 2000, lebih kurang macam tu lah. Lama dah cerita ni. Dan dia ni bila dia dah tengok iklan ni, dia rasa berminat. Dia call lah owner rumah tu. Bila dia call ni, owner rumah tu kata boleh, dia kata datang rumah dia pukul 7. Dia ada rumah pukul 7 petang untuk datang tengok rumah lah. Dan lepas pada habis kerja tu, pukul 6 dia habis kerja, dia tunggu beberapa minit. Lepas tu dia pergi cari rumah yang dimaksudkan lah. Dan dia cari dia ke sebuah kondominium. Dekat kondominium ni tak jauh daripada office dia. Jalan kaki pun lebih kurang 5 minit je. Dan dia naik tekan lift, naik di tingkat 6 ke 7 macam tu lah. Dan dia bagi salam, dia tekan loceng ni, dia bagi salam. Dan pintu ni dibuka oleh seorang perempuan. Dan perempuan ni nampak biasa-biasa, macam manusia biasa. Dan dia bagi tahulah nama dia Iza. Dia yang call tadilah untuk cari bilik sewa. Jadi tuan rumah ni dia tunjuklah satu bilik untuk disewakan. Dalam tu ada katil besar, ada almari pakaian, ada bilik air, ada tandas dalam bilik ni lah. Jadi dia kata sewa 300 saja. Dan
Iza ni boleh guna keseluruhan rumah ni lah. Mana dia boleh guna dapur, dia boleh guna ruang tamu tengok TV, dia boleh guna mesin basuh, boleh guna peti sejuk. Dan si Iza ni dia rasa sangat happy sebab tuan rumah nampak sangat baik, sangat mesra, dan bilik dia bilik besar, selesa, ruang tamu pun besar. Dia kata dia sangat seronok dan dia setujulah. Dan tuan rumah bagi tahu ada syarat dia tak boleh bawa balik sesiapa pun dekat rumah walaupun ahli keluarga sendirilah. Maknanya dia kalau mak dia nak datang ke tak boleh, kalau adik-adik dia nak datang nak tumpang ke atau nak singgah sekejap ni memang tak boleh lah duduk di rumah dia. Jadi hari pertama, hari kedua ni dia tak rasa lagi ada benda pelik dalam rumah dia ni lah. Tapi bila masuk mungkin hari keempat, hari kelima, dia dah rasa pelik dah. Tuan rumah ni nama dia Nozi ni dia kata dia seorang doktor. Tapi yang pelik, sepanjang 4-5 hari Iza duduk di rumah ni, dia tak nampak pun Nozi ataupun tuan rumah ni keluar pergi bekerja. Ya kan, biasa kan doktor kan busy kan, biasa keluar pagi balik malam macam tu. Tapi ini dia rasa pelik. Mungkinlah dia kata okeylah, dia kata husnuzon, mungkin Nozi ataupun tuan rumah ni dia cuti waktu tu, dalam minggu ni mungkin dia cuti direct. Dan tuan rumah ni tak pernah keluar daripada rumah, tapi hobi tuan rumah ni memasak. Dia kata lepas maghrib je mesti tuan rumah ni memasak dan panggil dia untuk makan malam sama-sama. Yalah, seronoklah dia, tuan rumah ni mesra, lepas tu suka masak. Dan dia pelik juga bila tiba hari Sabtu, hari Ahad dia kan tak kerja, dan dia duduk di rumah ni, dia perhatilah gerak-gerik tuan rumah ni. Tuan rumah ni tak pernah pun keluar daripada rumah, tapi barang-barang untuk masak ayam, sotong, udang, sayur, beras, semua, gula, semua mencukupi. Macam ada orang hantar, mungkinlah dia kata mungkin kot ada tiap-tiap hari ada orang hantar kot. Mungkin masa ni dia tak perasan, mungkin dia duduk dalam bilik, tiba-tiba ada orang hantar barang makanan yang diorder oleh tuan rumah lah. Dan tapi dia agak pelik lah kan, agak pelik. Ialah kita pun kadang-kadang kalau kita duduk rumah hari Sabtu Ahad, satu hari duduk rumah, dan tiba-tiba tuan rumah kita ni tak pernah keluar dan tak pernah ada orang datang, tapi barang mentah ni setiap hari ada, dan setiap hari tuan rumah ni masak untuk mereka berdua makan. Jadi itu satu benda yang pelik. Dan yang peliknya, dia perasan yang tuan rumah ni mandi cuma sekali je sehari, cuma tengah malam pukul 12 atau 12 lebih tengah malam, mesti tuan rumah ni dia akan masuk bilik air, dia akan mandi. Dan dia mandi ni lama dalam bilik air, dan dalam bilik air masa mandi ni dia ulangi benda yang sama, di mana si Iza ni dia dengar tuan rumah ni menyanyi dalam bilik air setiap kali dia mandi. Dan lagu yang dinyanyi-nyanyikan ni lagu-lagu lama, dan dia punya rentak dia punya lenggang-lengguk lagu tu bukan mengerikan lah, dia rasa seram. Tak tahu kenapa mandi pukul 12 tengah malam, lepas tu menyanyi lagu yang agak seram. Dia dengar, dia rasa macam pelik, dia rasa macam seram, dia rasa macam takut. Duduk dah seminggu, 2 minggu, makin lama dia rasa macam makin pelik perangai tuan rumah ni. Walaupun dia kata tuan rumah ni macam manusia biasa, macam baik, tapi tak pernah, dia duduk dah 2 minggu dah, tak pernah dia nampak tuan rumah ni pergi kerja atau keluar daripada rumah. Tuan rumah ni kita kerja doktor dekat HKL, tapi tak pernah pun keluar. Jadi dia makin lama makin pelik, rasa makin pelik, dan dia rasa makin lama dia duduk dalam rumah tu, dia rasa makin takut. Dia kemuncak ketakutan Iza ni bila kali pertama, kali kedua, kali ketiga, bila dia buka Quran je, dia nak mengaji, tiba-tiba lampu bilik dia ni terpadam dengan sendiri. Masa tu kali pertama lampu terpadam ni, dia berlari
dekat ruang tamu ni dia tengok tuan rumah tengah tengok TV dan senyum pada dia. Tapi yang peliknya, tuan rumah, satu lagi pelikkan tuan rumah ni, dia tak pernah buka lampu waktu malam. Yang ada cuma lampu meja yang color kuning itu, dan lampu meja color kuning ni mestilah tak terang, dan sama-sama dalam rumah tu dia tak berani nak memandai-mandai nak buka lampu ruang tamu. Masa tu nak sambung balik cerita yang dia mengaji, dia buka je Al-Quran nak mengaji, lampu tertutup. Kali pertama ni lampu tertutup dan bilik dia jadi gelap. Dia terus keluar daripada bilik dia terus duduk kat sofa sebelah dengan tuan rumah ni lah, dan dia ceritalah, dia kata lampu tiba-tiba terpadam. Tuan rumah kata benda ni dah biasalah, dia kata kadang-kadang terik, dia kata, dan dia rasa takut lah. Kali itu kali pertama. Lepas tu kali kedua, keesokan dia nak mengaji lagi, benda yang sama berlaku, di mana lampu bilik dia terpadam. Lah dia rasa dia dah tak tahan dah. Dia bagi tahu tuan rumah ni, dia kata dia nak pindah daripada rumah. Dia rasa macam tuan rumah ni bukan tuan rumah yang normal, sama ada tuan rumah ni misteri ataupun tuan rumah ni psycho ke gila ke, dia kata tak tahulah. Tapi dia tak berani dah duduk dekat rumah tu. Dia bagi tahu dia nak pindah, dan cerita ni sampai kat situ je lah. Dia pindah daripada rumah tu, dia cari rumah lain untuk dia tinggal lah. Tapi buat sementara waktu ni dia patah balik tinggal di rumah sepupu dia di Segambut. Okey, ni cerita kedua diceritakan oleh sahabat pendengar Abel, nama dia Riz. Riz ni dia seorang freelance worker, dan tahun 2018 dia attach dengan satu company ni dia buat satu projek lah, dan projek dia berjalan pada tahun 2018 ni, berjalan di Pulau Labuan. Jadi 2018 selepas hari raya, tak tahulah hari raya puasa ke hari raya haji, seminggu selepas raya, Riz ni diarahkan untuk ke Pulau Labuan lah, untuk settlekan projek dekat Pulau Labuan. Jadi kebiasaan flight daripada Kuala Lumpur ni, dia direct je pergi ke Labuan. Dalam 2 jam setengah ni sampailah ke Labuan. Tapi hari tu mungkin sebab musim raya, flight direct ni tak ada, jadi dia terpaksa transit dulu di Miri, dan dia terpaksa daripada Miri ni, airport Miri ni, dia kena tunggu pula 5 jam untuk naik flight lain pergi ke Pulau Labuan. Jadi masa tu dah petang lah, mungkin pukul 4, pukul 5, dia naik flight daripada Miri tu direct ke Pulau Labuan. Jadi bila sampai di Pulau Labuan ni, sampai di Labuan ni, waktu dah nak hampiri senja dah, dan masa tu mereka ni berempat. Jadi Riz, Mat, dan 2 orang lagi dia tak bagi tahu nama lah, kita letaklah. So 2 orang ni nama Abu dan nama Ali lah. Dan turun daripada flight ni, dia ambil bagasi semua, dan dia keluar daripada pintu utama airport ni, dan dah ada dah van company ni tengah tunggu dia. Jadi dalam van ni ada 2 orang, seorang pilot lah, seorang yang bawa van ni, dan seorang lagi assistant. Jadi assistant ni mungkinlah dia panggil Riz ke apa tu, dia tulis dekat kertas ni, dia pegang macam tu, cakap Riz company mana-mana kan. Jadi dia nampak lah ada orang cari dia, orang van ni cari dia, dan dia bawa masuk barang-barang dia, beg-beg bagasi semua bawa masuk dalam van ni. Dan si pembantu assistant dalam van ni, dia cakap minta maaf lah, dia cakap rumah yang kita nak pergi ni, tempat awak semua tinggal ni, dia kata agak jauh di pedalaman, sebab kita cuma dapat rumah ni saja, company pun order last minute. Jadi daripada airport Labuan ni nak pergi ke rumah sewa dia di pedalaman ni, dia kata makan masa sejam. Dan masa tu juga bila dah sampai di kawasan perumahan ni, ataupun sampai di apartmen ni, dia kata apartmen ni ada beberapa blok, dan kawasan apartmen ni dia rasa agak, orang panggil agak ada hutan-hutan jugalah. Dan dia tengok ada 4 tingkat, makna dia tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Dia kata dalam hati dia, kalau kena duduk tingkat 4 ni, kata belajar ni memang penat, dia kata letih lah kan, hari-hari nak naik tangga ni kan.
Dan betul, bila dah van ni parking, assistant ni dia bagi kunci dekat Aris lah. Dia cakap ni nah kunci ni. Dia kata bilik korang ni atas sekali, tingkat nombor 4. Dia kata betul, memang betul belanja lah. Dia kena naik ke tingkat nombor 4 dengan bawa beg bagasi semua yang berat-berat ni. Jadi dalam perjalanan daripada van ni nak pergi naik ke tingkat 4 ni, dia tengok kawasan persekitaran dan dia nampak di belakang blok ni penuh dengan pokok pisang, penuh, dia panggil ladang ke kebun lah, kebun pisang. Dia kata memang kalau kebun pisang ni memang banyak cerita-cerita yang macam agak seram lah kan. Jadi naiklah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan sampai di tingkat 4 dia tengok nombor rumah ni, dia buka grill besi ni kan, buka grill besi dan dia pegang lah. Bila dah buka grill besi tu, dia pegang tombol pintu yang kayu tu kan, tombol pintu kayu ni dia pegang. Bila dia pegang je tombol pintu kayu ni, dia rasa pelik, dia rasa seram, dia rasa macam vibe dia ni sangat-sangat tak sedap. Dia pegang tombol ni sambil mulut dia ni terkumak kamik baca apa yang dia tahulah. Jadi masa tu dia tengah baca ni, tiba-tiba member dia kat belakang ni, kat belakang sekali cakap, bang, cepat-cepat lah bang, buka, kita orang ni nak kencing lah, nak mandi dah penat badan, dah belengah-lengah ni dia cakap. Jadi dia tak boleh nak balas kata-kata member dia kat belakang ni, sebab dia tengah fokus tengah membaca ni. Dan member dia nama Mak yang kat belakang dia cakap, dia kata relax lah, dia kata biarlah Aris buka, dia kata daripada kita masuk terus macam ni, baiklah baca-baca dulu, dia kata. Jadi dah habis dia baca ni, dia buka pintu rumah ni, dia tengok ada satu ruang tamu besar dan ada 4 bilik, 2 bilik besar dan 2 bilik kecil. Dan dia tengok di kawasan sekitar rumah, dalam rumah dia ni banyak tai-tai cicak, banyak tai-tai tikus, dan dia rasa memang betul lah rumah ni dah lama orang tak duduk. Jadi masing-masing 4 orang member dia ni, seorang-seorang ni nak pilih bilik masing-masing lah, dan dia cepat-cepat dia pilih bilik yang depan sekali dan bilik yang kecil. Yang ada 2 bilik kecil tu dia pilih bilik kecil. Biasa orang kalau nak pergi mana-mana, pergi hotel ke homestay ke, mesti kita pilih bilik besar-besar kan, seronok kan. Tapi dia pilih bilik yang kecil sebab dia rasa bilik kecil adalah bilik yang paling selamat, tambah-tambah bilik yang duduk di bahagian depan lah. Dia tak nak diganggu ataupun tak nak alami peristiwa-peristiwa seram, dia kata, sebab dia dah rasa vibe lain, vibe yang tak elok dalam rumah ni. Dia ada katil single, dan bawah katil ni jenis macam ada laci kan, laci bila tarik tu. Ada juga katil bawah satu lagi tilam single kat bawah ni, dia tarik memang berabuk, dia kata memang tak boleh tidur lah. Jadi biasalah dia kemah-kemah sikit bilik dia, sapu-sapu sikit bilik dia. Dan masa ni yang 2 orang lagi yang bilik besar ni, dia kata bang, dia kata kita orang nak turun bawah ni, nak beli makanan, nak tapau nasi, dah lapar ni, perut dah lapar, dah letih, dah lapar dah, dia kata. Jadi abang nak kirim tak? Jadi Riz kata nak kirim lah, dia kirim lah, tak tahulah dia kirim nasi goreng ke mi goreng ke, tak tahu dia kirim. Jadi yang 2 orang ni turunlah pergi beli makanan. Yang seorang member dia Mak ni mungkin dah siap-siap mandi apa semua kan. Jadi Riz ni dia duduklah dalam bilik dia ni, mungkin dia tak tahulah dia duduk terbaring ke dia duduk atas tilam dia ni. Dan tiba-tiba dalam bilik dia ni dia perasan yang tingkap dia ni agak terbuka sikit, dan angin ni dia hembus daripada luar menyebabkan kain lansir bilik dia ni berterbangan. Dan yang peliknya, dia nampak macam ada benda di kain lansir dia, macam ada orang berdiri lah kot, macam ada orang berdiri, macam ada bentuk. Dan dia terkejut, dia tengok benda tu, dan tiba-tiba benda tu dah hilang dah dia rasa macam dudak dah, terkejut bila tengok macam ada orang berdiri di belakang lansir dia. Dan masa tu tiba-tiba member dia Mak ni datang masuk ke bilik dia, meremang pula rasa, datang balik masuk ke bilik dia,
Dan mak ni cakap ke dia kata, bro, aku rasa vibe tak elok lah, vibe tak sedap lah rumah ni. Dia kata rasa macam seram pun ada, dia kata. Jadi si Riz ni cakap kat dia, kalau seram nak buat macam mana. Dia kata kita datang sini pun orang hantar, kita tak tahu apa-apa dekat sini. Dan masa tu dia orang dah macam reda lah, dah macam reda dah, nak jadi apa jadilah. Jadi dia orang doakan tak jadi benda yang teruk-teruk lah. Dan masa tu yang dua orang ni yang pergi beli makanan ni dah naik dah, mungkin dah sejam dah naik dah dekat dalam rumah ni dah. Dia orang ni semua dah makan semua. Dan ada yang pergi mandi, ada yang pergi kemah-kemah bilik semua kan. Jadi masa tu si Riz ni dia mungkin tak tahulah dia mandi ke tak lagi masa ni, tapi dia masih duduk dalam bilik dia. Dia duduk dalam bilik dia, dan bilik dia ni bertentangan dengan bilik yang satu lagi, yang bilik mak ni lah. Jadi dia nampak mak ni sedang duduk di atas katil, tapi mak ni macam tak bergerak, macam termenung je tengok dekat atas siling, tak bergerak langsung. Dan dia tegur mak, dia cakap, "Oi mak," dia kata, "buat apa?" Jadi mak ni cakap kat dia, "Tak adalah, kau datang sini boleh tak?" Dia kata. Dia panggil Riz tu, suruh masuk dalam bilik dia lah. Riz kata, "Kau lah datang sini." Jadi dia orang ni main tarik tali, dan si mak ni paksa Riz suruh masuk dalam bilik dia. Jadi Riz pun terpaksa, malah pun terpaksa masuk dalam bilik dia. Dan mak tanya, dia kata, "Kau ada dengar tak sesuatu?" Jadi Riz ni dia dengar macam tu lah. Dia cakap, "Ini bunyi tikus ni," dia kata. "Tikus ni bunyi," dia kata. Sebab tikus kan biasa kalau dia berjalan atas siling kan dia macam bunyi kuku-kuku dia ni kan. "Ini tikus ni," dia kata. "Kan kita tengok tadi dekat luar rumah pun banyak tak tikus," dia kata. Dia kata, "Bukan itu yang aku dengar," dia kata. "Cuba kau dengar, kau perhati betul-betul, kau dengar betul-betul." Dan masa itulah dia dengar ketukan di pintu rumah dia lah. Bila dia bunyi ketukan, dia cakap, "Ish, seram lah," dia kata. "Seram," dia kata, macam ni dia kata. "Sekarang ni kau kemas barang kau tidur bilik aku." Jadi dia ajak mak ni tidur di bilik dia, sebab dia pun rasa seram, dan dia tahu mak mesti tak boleh tidur bilik dia sebab bunyi macam-macam kan. Mak ni seorang yang agak orang panggil dia kata mak ni seorang yang agak orang panggil apa, cerewet. Tapi hari tu memang dia, malam tu memang dia tak cerewet langsung. Dia dah kena ketuk dah, dia dah orang kata apa dah jadi macam tak takut langsung. Dan dia tidur dekat bawah lah. Dan dia tidur kat bawah ni, si Riz ni dia perasan yang member dia nama Abu ni, dia cakap Abu ni lepas makan ni, dia kata senyap je. Abu ni senyap je. Ali nampak juga macam nak mandi kat luar, pergi masuk toilet, keluar toilet. Dia kata si Abu ni macam senyap je daripada tadi ni. Jadi dia panggil Abu, dia panggil, Abu. Jadi bila dia panggil Abu ni, tiba-tiba Abu daripada bilik dia ni, dia keluar macam seolah-olah berlari-lari masuk ke bilik Riz. Dan dia kata, kenapa? Dia tanya Riz lah, kenapa panggil dia. Dia kata, kau ni, dia kata, lepas makan terus tidur. Dia kata, itulah, dia kata, aku penat sangat lah, letih sangat. Riz kata, letih pun letih juga, tapi pergilah mandi dulu, ke semayang dulu lah. Dia kata, memang aku nak bangun, nak pergi mandi, tapi aku kena tindih. Dia kata aku kena tindih lama sangat. Dia kata, bila kau panggil aku ni, baru aku boleh bangun dan aku datang bilik kau. Jadi dia kata, so macam mana sekarang ni? Riz kata, macam mana sekarang ni? Jadi Abu ni cakap, nak buat macam mana? Dia kata, aku pergi tidur dengan Ali lah, dia cakap. Jadi dia pergilah tidur di bilik Ali. Jadi itu cerita malam tu. Dan keesokan ni Riz ni dia sewa hotel. Dia duduk dah di hotel ni dah 2 minggu duduk di hotel. Yang 2 orang ni habis tak pasti macam mana dia punya nasib dia. Adakah dia pun duduk sewa di hotel juga, tak tahulah. Dan 2 minggu lepas dia duduk hotel ni, company ni bagi rumah sewa baru kat dia. Manakala batch yang kedua yang masuk kerja ni, orang baru ni duduk di rumah
yang berhantu ni lah. Dan beberapa hari lepas tu Riz ni dia jumpalah masa makan tengah hari ni, dia jumpalah dengan geng-geng yang duduk rumah berhantu ni kan, yang ganti tempat dia ni. Dan dia berbual-bual lah dengan orang tu. Dia kata, macam mana rumah okey kau? Dia cakap, tak okey bang, rumah ni saya kalau boleh tak nak lah duduk rumah tu bang, tolonglah bagi tahu company suruh bagi kita orang duduk rumah lain. Jadi Riz buat-buat tak tahu. Dia kata, kenapa pula dengan rumah tu? Dia kata rumah tu teruk lah. Dia kata ada member saya ni kena tarik kaki. Dia kata saya ni kena cakar. Dia cakap Riz kata, biar betul. Dia kata kena cakar betul. Jadi dia selak sing-sing seluar dia ni ada memang dekat betis dia ni ada macam bekas kuku, bekas kena cakar. Jadi cerita ni diceritakan oleh Riz kepada Abel. Pengalaman seram dia berlaku pada tahun 2018 lah, di sebuah rumah sewa di Labuan. Jadi itulah cerita yang Abel dapat share pada malam ni supaya dapat jadi hiburan dan iktibar kepada kita lah. Sekian, terima kasih.